Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Alright, kita bertemu lagi. Setelah sekian lama saya tak buat sesi live setiap hari Ahad. Okay, insyaAllah saya akan berkongsi kepada anda yang memang ada usaha, ada effort untuk tengok live saya dan tengok rakaman live saya. Okay, orang yang ada usaha dia akan berjaya. Dan satu fakta yang saya nak share kepada tuan-puan adalah saya dapat lihat pengguna Apple ni dah ada 12,000 sebenarnya. Yang bermasalah adalah mereka yang tidak tengok apa yang telah saya buat live. Setakat ni saya dah buat 7 kali live, 7 kali tuan-tuan dan puan-puan. Kalau mereka tengok one by one, pasti boleh buat. Pasti akan jumpa apa benda yang masalah yang mereka tengah hadapi. Right? So, masalah sebenar pengguna Adboom sekarang, tak semualah, segelintir, tidak tengok apa yang telah saya letak dalam nombor satu adalah dalam guides. Okay, saya dah pernah buat one by one guide. Okay, of course ada certain guide adalah orang kata apa, software version yang lama, tapi software Adboom ni dia punya technical part dia benda yang sama, yang berubah hanyalah interface. Okay, tapi function semua sama. So saya minta tolong sangat-sangat kalau anda tuan-puan nak betul-betul berjaya dalam buat Adboom, nombor satu anda perlu spend masa anda. Okay, tuan-tuan perempuan, orang nak belajar Facebook ad pun bertahun. Even though saya sendiri belajar Facebook ad sudah banyak tahun, sampai sekarang masih lagi saya nak belajar. Okay, sebab bagi saya bila kita tak ada duit untuk buat marketing, maksud dia tak ada duit untuk upah orang beribu ringgit agensi marketing untuk buat untuk kita, so kita kena initiate daripada diri kita dulu, iaitu kita kena tengok guides. Of course, setiap benda yang tuan-puan beli dalam ilmu produk digital mesti akan ada pemilik, dia akan buat guide. Yang menjadi isu adalah orang yang membeli tersebut tidak melihat guide yang disediakan. Dia ibarat macam abang akak beli barang dekat IKEA, okay, tak nak tengok manual yang disediakan dulu, dah terus nak pasang, so akhirnya pasang silap. Okay, so bila kita pasang silap, jangan marah kepada IKEA. So kita tengok diri sendirilah, kita dah skip. So kita tengok balik manual guide dan kita perbetulkan. So no issue. So bagi saya yang penting adalah tengok guide. Dalam group support ni ada guide. Okay, ada guide 1, ada guide 2, ada guide 3. Okay, ini semua penting sangat-sangat. Okay, yang paling penting adalah guide 3. Persediaan sebelum guna Adboom. Maksud saya dah share bagaimana nak buatkan akaun itu lebih kuat. Bila akaun Facebook anda tuan-puan lebih kuat, maka bila guna Adboom tu, dia susah nak kena limit, susah nak kena block. Saya pun ada ajar cara bagaimana nak check iklan sebelum post ke dalam Adboom. So saya ulang sekali lagi live ini, sebelum anda gunakan Adboom, setiap kali tuan-puan punya ayat iklan copywriting kena wajib check dulu. Sebab Facebook akan block, akan ban iklan-iklan yang Facebook punya sistem detect abang akak menjual. Common sense macam ni. Dalam Facebook, kalau nak buat zero cost marketing, make sure Facebook tak detect yang kita nak menjual. That's number one. Itu reason kenapa ramai orang kena block. Alright? Walaupun orang tersebut pakai tangan post ke grup-grup. Pakai tangan tuan-tuan. Okay? Bukan pakai Adboom pun. Sebab saya dengan Adboom ni baru bulan 11 tahun lepas. Tapi saya dah mengajar marketing dah 2 tahun dah. So saya tahu apa punca utama. Kena ban, kena limit. Okay? Bila nak tekan post ke grup dia tulis, you going too fast. Okay? You have been limited. Because punca utamanya adalah iklan kita tu, Facebook detect yang kita menjual. Of course, dia tak bagi banyak-banyak. Bagi Facebook, Mark Zuckerberg, dia cakap kalau nak menjual dalam Facebook, sila bayar Facebook ad. Itu sahaja sebab dia nak buat duit. So kita manipulate dia. So cara dia adalah tuan-puan kena pergi guna handphone, okay, masuk dekat Facebook personal ni, ada what's on your mind. So anda post anda punya set ayat copywriting anda dalam ni. Kalau dia keluar, are you selling something?
Kalau keluar, are you selling something? Bermaksud Facebook telah kesan yang iklan kita itu memang nak menjual. So, bila iklan tu kita guna Adboom, tak sampai 20 grup dia mula kena limit. Ini salah satu punca paling utama apabila iklan kita Facebook detect menjual. So, kena test dulu. Kalau keluar are you selling something, apa yang abang akak tuan-puan perlu buat adalah edit balik, okay, ayat tersebut, post balik sampai tak keluar apa-apa notifikasi. Edit balik, post balik sampai tak keluar apa-apa notifikasi, barulah ayat tersebut tuan-puan pakai dalam Adboom. Alright. So antara perkataan yang dia detect adalah discount, harga, RM, murah, mahal, beli. So saya tak boleh senaraikan semua, terlampau banyak. So saya bagi cara mudah untuk tuan-puan check dulu. Alright, ini nombor satu, punca utama ramai kena limit. Nombor dua adalah apabila akaun baru, okay, saya buka word sekejap, beberapa tips, nanti baru kita tengok dekat komen. Saya tak boleh tengok komen dan cakap, sebab nanti saya lupa. Okey, nombor satu adalah, saya besarkan sekejap. Okey, nombor satu, sekejap ya. Nombor satu, check iklan dulu. Ramai yang skip. Kenapa mereka kena block? Sebab mereka skip proses untuk pelajaran ni. Guide 3 tak tengok langsung. Itu masalahnya. Bila kita buat sesuatu tanpa guide, kita bawa kereta, kita tak pergi ambil lesen, of course kita akan langgar divider. Itu sahaja. Senang logik. Okay? Check iklan dulu. Sama ada menjual atau tidak. Memang kita nak menjual, tapi jangan bagi Facebook detect. Nombor dua adalah anda kena kuatkan akaun. Akaun baru, okay, jangan pakai Adboom seminggu. Jangan pakai Adboom dalam seminggu. Dulu, maksud dia kalau tuan-puan buat akaun baru, seminggu pertama jangan pakai Adboom lagi. Seminggu pertama, akaun baru kena buat aktiviti sosial, engagement, buat live, okay? So, akaun lama, walaupun akaun itu lama, tapi kena aktifkan semula sebelum run Adboom. 3 hari lah. Cara nak aktifkan adalah rajin komen orang, buat live. Buat live tu bermaksud anda just buat live, tak cakap pun tak apa, biar sistem Facebook detect yang anda tengah live dan dia tahu akaun kita ni akaun original. Okay. Kedua adalah participate live orang. Kemudian buat posting, buat iklan, terima banyak komen. Ini adalah 4. Okay. Alright. So, akaun lama kena aktifkan semula sebelum run Adboom 3 hari lah. Itu the best. Tapi benda ni bukan kena buat hari-hari tuan-puan. Sikit-sikit lah. Setiap hari 15 minit buat benda ni baru run Adboom. So, lebih selamat. Sebab sebenarnya Facebook menilai macam ni, konsep dia, kalau anda nak post sehari 300 group, sebab setting paling selamat yang saya berjaya buat adalah sehari 300 group. Anda punya account punya keaktifan kena sama level. Faham maksud saya? Ada setengah orang, account Facebook dia tak aktif. Kemudian tiba-tiba dia pakai Adboom, terus post ke 200 group. So, sistem detect satu benda yang tak normal di situ. Faham tak? So, dia akan kacau. Dia akan datang check, dia akan block, bagi limit. So, you nak post banyak dalam Facebook group, you punya account kena aktif sama level dengan you punya posting group. Bagi sama level, bagi tinggi. Alright, aktifkan account tu sangat penting. So, persediaan dia macam tu, buat engagement. Sebab tu, kita ada auto engagement. Okay, alright. So, ini beberapa tips supaya mengelak mudah kena limit ataupun kena ban ataupun block. Ini sahaja yang saya ringkaskan sebenarnya, dan sebenarnya semua itu dah ada dalam guide 3. Okey, guide 4 kena tengok. Semua guide ni kalau tengok insya-Allah akan banyak membantu
permasalahan kecuali masalah teknikal lah. Itu kena PM admin ataupun tanya dalam group support. Kita akan jawab lah. Okay, so next adalah Abang Akak kena tengok announcement juga. Okay, tak apa. Benda ni slowly but surely. Alright. Saya tak kata semalam Abang Akak boleh hadam semua. Okay. Saya tak kata you beli F-Boom, esok terus buat. No, you ada proses. Okay. Akak cuba tuan-puan cuba tengok kat luar. Kelas belajar Facebook Ads. Okay, kalau kita ikut logik, Facebook Ads tu kita bayar hari-hari, tapi still kita kena belajar. Sepatutnya benda yang kita dah bayar, sepatutnya tak payah belajar. Suruh je Facebook buat. Tapi ramai orang kena belajar. Dan even saya sendiri pun masih lagi belajar Facebook Ads. So, kalau orang yang dah pro, buat sale berjuta masih nak belajar, tambah kita yang baru nak bermula. Kenapa kita nak rasa kita hebat? So, belajar. Okay, sampai ke kubur kena belajar sebenarnya. Lagi banyak anda baca, lagi banyak anda tengok, anda akan dapat knowledge. Itu sahaja cara dia. Dua cara. Alright? So, cara kedua adalah pergi tengok announcement ni. InsyaAllah akan ada satu part yang di mana saya sangat minta tolong tengok. Bila saya tengok ada yang kata tak dapat buat tu, saya tanya balik. Kenapa tak dapat buat? Tengok tak apa yang saya dah live? So jawapan dia tak tengok ataupun senyap sahaja. So macam mana? Okay, dekat sini nampak ni. Live sharing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dah sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5, 6 jam. So of course kalau tuan-puan spend 6 jam sahaja, mesti akan dapat dia punya setting yang terbaik. Cara nak pakai. Sebab saya ajar pada awal tau, live F-Boom 1 ni, ajar daripada awal bagaimana buka email dan nak install. Okay, of course akan ada technical issue because ini software tuan-puan. Facebook Ads pun akan ada technical issue. Not everything perfect. Tapi ada cara nak mengatasi. Setiap isu ada cara solution. InsyaAllah. Alright, so jangan risau. So bagi saya, benda yang paling penting adalah tengok guide dan tengok yang saya buat live sesi sharing ni. Ini sudah cukup memadai untuk permulaan. Okay. So itu pesanan daripada saya lah. Kalau tuan-puan dapat spend masa memang sangat bagus. Okay. Sebab benda ni tuan-puan akan pakai hari-hari. Even though saya pun pakai hari-hari. Bagi saya, Facebook Ads pun kita kena belajar. Yang nak kena bayar hari-hari, tambahan F-Boom yang kita tak perlu bayar dah hari-hari. Okay. So, kita nak bincangkan beberapa isu lah. Sekarang ni isu yang paling famous adalah Google Chrome. Okay, so saya nak share knowledge tentang Google Chrome. Alright. First adalah tuan-puan kena tahu bagaimana nak semak Google Chrome. Nak kena tahu macam mana semak Google Chrome kita version berapa, iaitu pergi Google Chrome, masuk atas kanan, okay, pergi help dan about Google Chrome. So, version 90. Nampak Sekali lagi, ini ilmu penting untuk pakai software F-Boom. Okay, alright. Saya check sekejap. Okay, pergi ke Google Chrome, atas kanan. Okay, pergi help, about Google Chrome. Dan check. Ini version 90. Sekarang up to date version 90. So, untuk pengetahuan, alright, bagaimana software F-Boom ni nak function adalah Chrome version Chrome anda kena sama dengan version Chrome F-Boom. So kepada yang version lama, software version F-Boom version lama, so just perlu uninstall dan install baru. Sebab software version 3.4 dia ikut Chrome 90. So cara dia pergi announcement, alright, dan saya dah sediakan macam mana nak update ke version 3.4. Kalau dia tulis your Chrome version 88 dan sekian, just uninstall software lama dan install semula dekat dengan link yang sama. Alright, buat balik macam dulu, cuma kena uninstall. So dia akan tally semula Chrome 90, F-Boom Chrome 90 sama, baru dia function. Alright. So sebab Chrome ni sentiasa update, tapi semua ada solution. So solutionnya ada di announcement. Right. So kalau tak tahu boleh tanya terus kat support group. Kalau saya ada masa saya akan jawab, dan ada admin pun akan jawab.
Alright. Cuma hari Ahad dia slow sikit lah. Okay. Kemudian ada lagi isu macam ni. Ada setengah orang dia tak faham. Okay, bila login software F-Boom ni, anda sebenarnya kalau nak mula jangan terus tekan open account. Tuan-puan tekan dulu add account. Tekan add account, masukkan apa-apa nama. Okay, contoh test 1. Okay. Ininya bermaksud lain-lain Facebook account. Okay, Facebook account lain-lain. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini account lain, ini account lain, sebab tu saya letak nama accessing. Okay, satu lagi isu adalah jangan tekan ni 2 kali. Bila tekan 2 kali dia akan keluar error. Contoh kita tekan 2 kali. So Google Chrome dia terbuka 2. Bila dia terbuka 2, dia jadi keluar error ni. Lupa dah. Ada satu error tu. Sebab Google Chrome terbuka 2 kali. So cara dia adalah tutup dan buka semula dengan betul. Tekan sekali dan tunggu sekejap. Jangan rushing. Right? Kadang-kadang tuan-puan tengah buat kerja lain. So RAM laptop tu tengah macam ni tengah loading kan. Bagi masa dekat komputer laptop kita untuk buat kerja dia. Jangan pause. Okay, so cara dia tekan sekali sahaja. Contoh, pilih account, tekan sekali je. Relax dulu. Nampak? Kenapa dia akan keluar macam ni kan? Ni error ni sebab kita tekan banyak kali open account tu. Dia keluar Google Chrome banyak kali. Nampak? 2 berlapis. So ini cara dia adalah tutup semua. Tutup semua dan pastikan tak ada dah Google Chrome. Okay, dan tekan sekali sahaja. Nampak? Baru ada satu Google Chrome. Tadi dia bertindan. Google Chrome tu bertindan. That's why keluar error tersebut. Okay, alright. So kenapa sekarang ni fungsi post to group ni menjadi benda yang kita sangat suka? Saya memang suggest anda buat post to group. Kenapa? Sebab ada potential kita punya iklan boleh keluar dekat newsfeed orang. Contohnya macam ni. Okay. Ada orang bertanya, kenapa Facebook page tak boleh post ke group guna F-Boom? Jawapan dia bukan tak boleh. Kalau boleh kita nak buat. Tapi dari segi coding, security, Facebook page sangat ketat. Kita tak boleh nak buat. Sebab dia berkaitan Facebook ad. That's why. Okay. Dan kedua adalah, bila Facebook page post ke dalam group, tak ada potensi posting tersebut keluar ke newsfeed orang. Okay, saya akan tunjuk apa contoh kenapa F-Boom ni boleh dapat sales. Setengah orang dia perform, dapat sales, setengah orang tak perform. Ia juga bergantung kepada kita punya kandungan iklan, copywriting kita, gambar kita, video kita. F-Boom ni memudahkan, konsistenkan kita punya aktiviti marketing. Tapi it also depend on you punya kreatif iklan, gambar, copywriting, produk, cara you nak close orang. Semuanya perlu perfect. Dia ibarat sebiji kereta, sebuah kereta. Okay, steering kena perfect, tayar kena perfect, enjin kena perfect. Satu sama lain melengkapi satu sama lain. Bukanlah F-Boom ni sebuah kereta, dia salah satu daripada marketing. Alright? So kita tengok apa potensi dia. Macam ni. Bila tuan-puan scroll down Facebook, laman utama Facebook, kita selalu nampak posting daripada group. Betul tak? Kita akan nampak, okay, selalu posting pada group. Alright. Nanti saya tengok komen di hujung dan baru saya reply sebab takut saya lupa. So, ini adalah fungsi post to group. Post to group. Bila kita buat fungsi post to group, okay, post to group nombor 2 ni, inilah hasil dia. Di mana bila kita post ke group, posting kita tersebut terkeluar ke newsfeed orang. Okay, yang tukang post adalah Facebook personal. Saya tak nampak Facebook page post ke group dan terkeluar ke wall saya. Saya tak pernah nampak. Kita scroll lagi. That's why kenapa saya minta pakai Facebook personal, sebab hanya Facebook personal yang post ke group akan saya nampak. Okay, saya scroll lagi. Sekejap, kita cuba cari satu posting yang bukan kawan. Nanti dia akan ada. Selain daripada laman utama kita nampak ni Facebook ad lah, kita tulis sponsored.
kita akan nampak banyak posting daripada group. Alright, so itu potensi dia. Posting daripada group adalah daripada kawan-kawan dan juga orang luar. Alright, bagi masa saya untuk scroll lagi, saya cuba cari. Sekarang hujan lebat, so internet saya agak slow. Maksud saya macam ni, di newsfeed sekarang posting yang saya nampak adalah posting daripada Facebook personal. Saya tak pernah nampak posting daripada Facebook page, kecuali Facebook page tersebut bayar Facebook Ads. That's why pakai Facebook page bukan potensi yang power. Okay, next adalah kesalahan kedua adalah bahasa dalam ini Google Chrome dibuka oleh Adboom betul. Okay, kesalahan dia adalah bahasa dalam ni bahasa Melayu. Kena tukar ke English. So ramai juga yang tak dapat tangkap benda tu. Okay, sekarang ni memang ada isu bila anda post to group, okay, status sukses tapi dia tak lekat. Okay, salah satunya adalah group tersebut pending. Dia tak auto approve anda. Kedua adalah slug perubahan Facebook group. Sebab sekarang Facebook group tengah berubah, Facebook buat berubah. Dia akan terjadi kebanyakannya kepada orang yang dah save group list ni. Ada ramai yang dah buat save import from text ni kan. Ada yang dah pernah save. So anda cuma upload. Okay. Australian. Faham tak maksud saya? Okay, ramai pengguna dia tahu yang bahawa senarai group boleh di-save dalam notepad, berbentuk notepad, kemudian kita tekan upload. Dia terus keluar. Ini yang dah kita filter. Okay, so saranan saya adalah anda buat balik group list ni, anda extract balik. Kenapa perlu extract balik? Sebab banyak Facebook group telah berubah nama, berubah slug. So kita memang terpaksa extract balik dan kita filter balik. Dan save balik. Update balik lah. Sebab kadang-kadang ni nama-nama ni ada Facebook group berubah. Satu kadang-kadang bila fail tu saya check balik rupanya Facebook group tu dah tak wujud dah. Dah kena delete oleh Facebook. Ada juga case. So ini beberapa punca kenapa yang anda dia tulis fail ataupun dia sukses tapi tak lekat. Okey, cara nak tahu lekat tak lekat, tuan-puan boleh pergi ke sini dalam group ni, dalam Google Chrome dibuka software. Okey, kemudian check setting and then pergi activity log. Okey. So nampak ni saya tengah buat tadi Adboom, nampak dia lekat. Dia memang macam ni lah. Saya tahulah sebab saya tengok gambar ni, saya tahu ini posting daripada Adboom. Sebab saya tak pakai tangan langsung untuk posting. So memang akan ada 10% yang memang fail tak lekat, tapi bagi saya as long as benda tu jalan, ada yang lekat, okey lah, alhamdulillah lah. Okay, alright. So punca dia, bagaimana saya make sure banyak yang lekat, saya get group list balik, saya extract group balik, saya filter balik dan saya save balik. Saya update balik senarai group saya. Dan ada juga yang buat salah apabila dia gunakan function auto join group. Okay, so dia dah buat, dah start, habis start je dia tekan save. Kemudian yang save ni dia pakai ke dalam group list ni. Tak boleh nak save ni jangan daripada auto join group. Jangan langsung daripada auto join group. Nak save senarai group wajib hanya dari ini, group list punya save ni. So dia akan jadi salah, keluar simbol logo thumbs up. Alright. Okay. So kemudian ada juga yang pertikaikan kenapa lambat sangat, kenapa sleep ni lambat sangat. Okay, kita daripada Adboom, saya advise anda nak selamat 150 ke 250. 10 minit sleep, 30 action. Tapi ada setengah pengguna dia tak tahan, dia tak sabar,
anda boleh buat bagi cepat. Okay. Anda boleh buat 30 saat ke 60 saat. Dipersilakan, saya tak halang. Cuma kalau kena limit, itu anda langgar lah. Okay. Cuma boleh buat macam ni, cuma standby account Facebook banyak-banyak. Kalau satu kena limit, you ada lagi backup. Itu sahaja, terpulang kepada tuan-puan. Nak pakai dia macam mana. Cuma kita dah advise. Okay, kita dah beritahu, nak paling selamat tak kacau adalah 150 ke 250. Ini saya punya setting lah. Dan ada yang bertanya, saya buat macam ni, masih kena block. Kenapa? Dia mula salahkan Boom. Tapi sebabkan dia tak tengok guide 3 saya. Dia tak buat benda ni. Itu yang masalah. Ataupun iklan dia memang melanggar polisi. Sebab Boom ni hanya fungsi untuk tukang post secara automatik. Tapi polisi Facebook masih kena ikut. Dan polisi Facebook tu telah diajar di dalam guide. Saya ajar polisi Facebook lagi. Remember, Boom bukan hack Facebook. Iklan yang Facebook tak benarkan memang tak boleh juga. Dia hanya mengautomasikan benda yang anda boleh buat. Tuan-puan boleh buat, itu post ke grup. Cuma anda tak ada masa nak post satu persatu. Itu saja. Alright? Kena faham konsep, bukan hack. Bukan bermaksud pakai Boom boleh iklan segalanya yang Facebook tak benarkan. Okay, so kita tengok dekat komen. Baru saya sempat nak tengok komen. Okay. So harap make clear. Sebenarnya nak cekap pakai Boom, tengok guide. Ramai yang dah mula tengok guide, dia akan nampak satu persatu. Okay. Saya tak paksa anda, tuan-puan, tengok guide dalam masa sehari. No, you can take it slowly. Slowly but surely. Alright? So ini antara ilmu mahal. Knowledge policy Facebook. Create banyak account Facebook. Alright. So, menjawab beberapa persoalan. Tuan-tuan puan, okay, saya terpaksa orang kata be transparent dengan tuan-puan. Alright. So, apa yang tuan-puan bayar adalah dulu, okay, harga promosi 179. Harga yang sekarang official price 249. Okay. Tuan-puan, bila tuan-puan bayar, kos dia sekali je seumur hidup. Kalau tuan-puan pakai setahun, kos marketing tuan-puan hanyalah 50 sen. Alright. So kita provide dari segi group support, dari segi guide, dari segi announcement. Okay, kita provide juga kelas marketing, iaitu tuan-puan boleh tengok dalam 7 bonus by Solvi. Okay, 7 bonus by Solvi. Sekejap saya cari. Ni, 7 bonus by Solvi. Alright, sebelum tu, saya pun tak pasti, saya pun hairan dan tak faham. Okay, bermaksud, okay. Right. Setiap pengguna yang beli Boom, dia dapat email macam ni. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Tetapi kenapa suka skip? Bila mula skip, itulah punca menyebabkan melanggar macam-macam dan pening. Alright, Step 1. Buat dulu Step 1. Kemudian, baru Step 2, baru Step 3, baru Step 4. Okay, yang ini adalah kemudian. Alright, sebenarnya bila tak ikut flow, memang akan bercelaru dan anda akan blur. Of course, sebenarnya anda telah banyak skip. Yang mana yang blur lah. Yang mana okay. So sebenarnya sebab tu kita buat Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Alright, so maybe memang permulaan anda tengok memang anda rasa blur. Tapi keep on tengok, pause replay, anda akan nampak benda tu. Alright, sebab proses pembelajaran memang macam tu. Sebab tu kita darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Kita tak ada buat darjah 1 terus darjah 6. Memang akan tersangkut ya. Alright, so apa yang tuan-puan bayar? Anda dapat benda-benda semua, software sekali bagi. Sebab kalau tuan-puan tengok harga software di luar, bukan sahaja software Boom, software WhatsApp ke, software segala software, kebanyakan orang memberi software sahaja. Dan sedikit tutorial lah. Of course akan beri tutorial. Tapi dengan harga tu, kita bagi juga ni kelas marketing ni. Alright, termasuk kelas marketing saya, ayat copywriting, Facebook, database dan sebagainya, audition method. Alright, sebagai bonus tambahan. Okay, alright. So, kalau tuan-puan lihat di dunia luar,
ada orang jual kelas sahaja, okey, itu dah berharga berapa? Okey, kita nak compare. Orang jual kelas sahaja. Orang jual kelas sahaja. Okey, kita tengok web commerce mastery conversion. Ini belajar Facebook ad. Okey. Sorry, saya buka yang lagi senang. Okey, ini adalah salah seorang contoh orang yang mengajar ilmu marketing. Dia Baim Ashawi lebih kepada Facebook ad. Okey, so kita tengok harga dia. Kelas ni bagus lah kalau nak belajar Facebook ad ni. You see that? You see that price? You see that price? Okey, apa yang dapat daripada price ni adalah ilmu. Okey, tapi dengan ilmu, you dapat software, you dapat ilmu lagi. So, bagi saya sangat berbaloi. Bukan saya nak kata harga ni tak bagus. Bagi saya harga ni cukup murah dengan ilmu yang Baim Ashrawi bagi. Sebab ilmu yang Baim Ashrawi jual ni ilmu buat duit, tuan-tuan puan. Ilmu buat duit ni sepatutnya lagi mahal. Sebab kita daripada ilmu ni kita boleh gandakan duit. Of course, money makes money. So, saya nak bagi pandangan peribadi, sama ada tuan-puan bersetuju atau tak, dari segi harga, kita memang harga macam ni dah sangat okey. Okay? Sebab kalau tuan-puan tengok kat luar, 100 lebih, 200 lebih, orang bagi ilmu sahaja. Tapi kita bagi tools. Kita bagi sekali ilmu. Sama ada, masalahnya orang itu nak tengok, tak tengok. Itu sahaja. Alright? Siap, saya akan live lagi insyaAllah setakat mana yang saya daya upaya. Kadang-kadang memang saya agak emosi sebab saya tak tahu nak bantu macam mana lagi. Sampai ada setengah orang nak kita one to one touch dengan dia. Tuan-tuan puan, okey? Untuk pengetahuan tuan-tuan puan, saya sampai tanya orang-orang lain berapa harga mereka akan charge untuk personal coaching. Tuan-tuan puan kena faham the market value. Saya sendiri bila nak bayar orang personal coaching saya bayar 700, saya bayar 800, saya bayar 500 personal coaching sahaja. Sebab saya bayar talent dia. Faham tak? Sebab saya nak skip. Saya tak nak belajar. Saya terus nak dapat solution direct daripada dia. So, saya bayar talent dia. Okay. Ini Najmi Hamdi memang level dia 900. Sebab dia dah 10 tahun struggle correct ilmu tu. Dan bila kita nak personal coaching dengan dia, memang you akan dapat rahsia dia. That's why that price. Alright. So, kita tak provide personal coaching for now. For now. Saya kalau nak provide, saya tak sempat. Tangan saya ada 2 je. Tapi, kita bantu dari segi ni. Tapi, lepas raya, insya-Allah, Solvi akan round satu Malaysia, kita akan buat kelas offline. Memang dalam planning. Lepas raya, setiap negeri kita pergi. Okay, setiap negeri kita akan pergi, kita buat kelas offline. Ada masalah ditunjuk terus. Situ senang. Kita buat group. Alright? So, sebenarnya, tak ada isu sangat jika anda tengok video tu betul-betul. Yang banyak masalah adalah saya tak tengok video. Tak tengok langsung. Bila saya buat live, tak join. Kemudian dah habis live, rekod punya tak tengok. So, itu masalahnya. Tapi tak apa. Lepas raya, kita akan pergi setiap negeri. Dan of course, akan ada yuran. Sebab kita punya kos penginapan, kos pengangkutan dan sebagainya. Okay, tapi yuran berbaloi lah. Bukan beratus-ratus untuk personal coaching tu. Masa itu tuan-puan datang dan join. Kita akan umumkan. Alright? Yang mana yang betul-betul dah tak lepas sangat lah. Kita akan datang, you datang kelas. Okay, yang mana ada masalah installation, masa tu juga kita buat. Sebenarnya tak susah pun. Senang sahaja. Tapi certain things lah, kalau window tu terlampau lama, Windows 7 terlampau lama, update lah ke Windows 10. Okay, sebab kita kena ikut perubahan. So itu point of view saya. Dan this price is normal. Ini price untuk ilmu je. Dia tak bagi pun software dan sebagainya. Tapi ilmu dia sangat berbaloi. Sangat berbaloi. Kalau anda nak belajar Facebook ad conversion, silalah pergi ke baimashrawi.com. Memang power. Right? Saya sangat recommend lah. Tapi saya nak bagi anda faham value. Okay, alright. So kita nak tengok komen sebelum saya bincang lagi beberapa isu mungkin. Of course,
saya akui ada beberapa isu yang FBOOM ni masih lagi tak complete, nothing is perfect. Tapi you tengoklah komitmen kita sentiasa nak update. Sebab bukan apa. Kenapa dia tak boleh nak perfect? Sebab Facebook ni punya hal. Dia suka berubah. So itu yang komitmen susah. Kalau benda ni senang tuan-puan dah jumpa software ni lama dah. Tak ramai orang boleh ikut perubahan Facebook tu, letih sebenarnya. Berbanding software yang lain, software Facebook paling letih. Sebenarnya 2 hari lepas dia update lagi interface. Okay, so developer tengah buat lagi kerja kat belakang. Alright. So kita tengok, alright, auto engagement mantap Assalamualaikum, nak tanya boleh ke guna 3 FB untuk satu PC? Boleh. So soalan ni berbangkit sebab tuan-puan tak tengok guide. Sebab tu you akan ada soalan tu. Sorry saya cakap, you kalau tengok guide di sini. Ada dah. Cara tambah akaun dalam FBOOM. Muhammad Ramli Kadri. You boleh masuk berapa akaun pun. Nampak? Soalan tu berbangkit sebab kita dah miss guide ni. Guide nombor 4. Cara tambah akaun dalam FBOOM. Dinda Perfume nak tanya kalau kita salah adjust masa kat FBOOM, Facebook bagi warning berapa lama biasanya? Okey, kalau you dapat notification limit ini, okey, dia isu warning ni dia ada 2 level. Satu adalah anda nampak perkataan limit. Kedua adalah restricted. Okey, masalahnya limit ni tak ada tempoh masa diberitahu. Selalunya 12 jam, 24 jam. Kadang-kadang ada lebih. Okay, jangan tanya saya bukan Facebook. Memang tak boleh tahu bila dia nak on balik. Kecuali saya kerja dalam Facebook, itulah. Yang ini restricted boleh tahu. Restricted ni berat lagi sebab anda melanggar polisi. Iklan anda detect menjual, melanggar polisi. So, anda akan nampak you has been restricted to join and post to the group certain tarikh. Itu boleh tahu. You kena limit ni, memang tak tahu. Cara nak elak kena limit adalah anda berbalik kepada guide nombor 3. You kena kuatkan account. Masalahnya dia baru beli FBOOM hari ni, terus dia pakai, dia henjut. Sebab dia tak skip. Dia nak skip. Dia skip saya punya guide nombor 3 ni. That's why dia marah. Terus saya cakap. Kalau skip, kalau nak langgar, jangan marah orang. Langgarlah. Tak ada isu. Itu hak anda. Okay? Tapi jangan marah orang sebab itu orang dah skip apa yang kita provide. Okay? So itu menjawab persoalan. Right. Okay. Dah cuba guna spin text, letak name tapi tak keluar. Okay, nak letak name tu hanya dalam auto inbox. Okay, auto inbox dan dia punya tu bukan hashtag tau. Bukan ini, dia adalah ni name. Boleh cuba tengok lah. Right. Okay, so masalah spin text. Okay, spin text. Apa tujuan spin text? Tujuan dia, setiap kali FBOOM posting, ayat tu berbeza-beza supaya anda mengelak daripada kena limit dengan cepat ataupun restricted. So, kita buat macam ni. Okay, ayat 1, palang, ayat 2, palang, ayat 3, dan seterusnya. You boleh letak berapa ayat unlimited. Tapi, antara palang ni, make sure jangan ada space. Alright, jangan ada space. Okay. Dan satu lagi, mindset orang menggunakan FBOOM ialah ada orang kata FBOOM ni banyak cekadak lah. Itu tak boleh, ini tak boleh, ini susah. Okey, jawapan dia memang banyak cekadak sebab Facebook tu banyak cekadak. Senang. Kalau Facebook tu mudah, memang mudah. Kalau Facebook tu macam TikTok, memang senang. Dia punya cekadak tu berasal daripada Facebook yang memang banyak cekadak. Saya sendiri akui Facebook ni macam cekadak. Ini tak boleh, ini tak boleh. Tapi disebabkan orang dalam Facebook adalah orang yang berduit. Saya ada buat TikTok ads, saya buat Google ads, saya buat IG ads, saya buat Shopee ads, saya buat Facebook ads. Yang menang adalah Facebook ads. Bermaksud yang menang adalah Facebook. Menjual dalam Facebook ni senang dapat orang berduit. Tapi susahnya adalah dia banyak cekadak. Bila dia banyak cekadak, kita punya software pun terpaksa ikut dia punya cekadak tu. Kena faham. Alright?
anda tengah guna software Facebook yang anda tahu Facebook ni memang memang kepada seorang marketer lah memang lenyah, leceh, betul. Tapi buat macam mana? Sebab kita still kena depend. Dia je platform yang dapat membawa iklan kita kepada orang yang betul. Anda boleh buat TikTok. Bayar kat TikTok. Boleh, TikTok ads. Tapi iklan anda berterabur. Saya dah try. Saya dah bayar 7,000. Iklan saya berterabur. Hantar kat semua orang. Tapi Facebook dia ada sistem yang boleh hantar iklan kita kepada orang yang betul. Walaupun zero cost marketing. Orang yang betul akan nampak kita pergi posting dalam grup. Kalau posting kita tu relevan dia tinggi. Tapi dia memang cekadak lah. Hadap je lah. Tapi bila orang yang sanggup stres, sanggup melayan kecerdakan dan dia okay, kesusahan, struggle dia, itu orang yang akan dapat profit. Sebenarnya macam tu lah. Benda yang susah ni yang dapat untung. Benda yang senang memang susah dapat untung. Selalunya macam tu. Alright, so ada limit jumlah teks ke dalam teks area tu ke? Setakat ni macam tak ada limit lah tuan. Saya tak pernah test lah sampai gila-gila kan. Sebab ya betul, S-name tak keluar pula. Nanti PM admin tengok IT. Cuba log out Facebook you balik dan log in balik. Okay. Dan untuk tuan-tuan puan, semua function ni bagi saya personally tak berapa sangat efektif kecuali sekarang adalah post to group. Ini memang boleh dapat sale. Ini sahaja satu function cukup kuat sebab iklan kita keluar ke newsfeed orang. Spin tag memang boleh diguna di mana-mana. Post to group boleh. Sebenarnya saya amat galakkan dalam post to group ni guna spin tags. Lagi bagus. Memang saya pun pakai spin tags berulang kali. Alright. So menjawab persoalan. Ada orang bangkang saya. Kenapa tak gunakan video? Use video ni. Ada orang nak buat video. Post ke dalam group. Saya tanya balik. Kalau tuan-puan rasa guna video tu boleh dapatkan sale. Okay. Tapi bila saya check balik saya punya Facebook personal feed. Kita nak buat sesuatu dalam Facebook ni, kita kena tahu bagaimana Facebook tu berfungsi, apa perubahan dia. Kita nak tengok balik. Sekarang kita tengok yang keluar dekat newsfeed saya, okay, yang keluar dalam newsfeed saya, laman utama saya, posting-posting daripada grup. Adakah posting tersebut berbentuk video ataupun gambar? Mari kita check live. Mari kita check live. Okay. Okay, page sponsor ad. Alright, kawan lagi. Sponsor ad. Oh, banyak kawan saya update malam ni. Sponsored. Lambat pula ni keluar. Internet pun lambat. Baru jumpa. Tak mencari dia lambat. Okay, macam ni. Nampak ni posting dalam grup. Okay, yang keluar posting gambar. Posting video tak keluar-keluar. That's the reason. That's the reason untuk Facebook punya interface sekarang. Alright. Bila saya gunakan album, saya pakai gambar. Bukan tak nak guna video. Dia tak nak keluar ke newsfeed. Sebab bila kita post video ke dalam grup, iklan kita hanya berada dalam grup tu je. Dia tak keluar ke newsfeed orang. Tak ada potensi.
Bagi saya kalau macam tu saya tak sukalah. Saya sebenarnya nak iklan saya keluar ke newsfeed orang lain yang bukan kawan. Right? Kemudian satu lagi adalah bila kita guna video, bukan tak boleh, tapi video ni kadang-kadang berat dan internet kita pun lambat. Bila dia nak upload video, masa time interval ni dah habis. Ini dah habis, video tak habis load lagi. Video tak habis load lagi. Kemudian apa jadi? Robot tu post iklan berada ayat aja. Video tu dia skip. Kalau nak gunakan video juga, okay, so paling senang adalah anda post siap-siap posting anda yang ada video tu. Contoh, kalau nak pakai video, bagi saya akan suka buat macam ni supaya proses tu lebih mudah. Okay, sebab internet kita pun tak kuat. Macam ni kan, saya posting siap-siap video, kemudian saya ambil je dia punya, nak ambil ni tak boleh guna, okay. So, yang mana nak ambil embed copy link, jangan ambil daripada Google Chrome dibuka software, kena ambil daripada Google Chrome sendiri. Saya ambil copy link. Copy link ataupun embed, okay, saya letak dalam ni. So, dia akan nampak posting yang berbentuk video lah dalam grup. Supaya Boom boleh buat kerja yang cepat dan dia tak ada masalah internet connection. Sebab bila kita pakai video, bergantung. Kalau internet anda laju kau-kau, okey, silakan. Tapi saya tak prefer sebab personally saya nampak dekat newsfeed, posting yang bergambar keluar, posting yang berbentuk video tak pernah keluar dekat newsfeed. Dari segi Facebook group lah. Okey. So, itu antara perkongsian yang malam ni. Kalau share post to group tak okey ke Sifu? Okey. Dulu share post to group ni okey. Sekarang penat. Korang boleh tengok saya pakai share post to group untuk promote audacity.com. Dulu kan, best. Maksud dia kita share posting page kita ke group-group lah. Tuan-puan tengok, 451 share oleh iBoom baru dapat 1,800 reach. Bukan saya tak try, 500 baru dapat 2,000. Dulu kalau 500 ni boleh dapat berpuluh ribu, berbelas ribu. Dia sebenarnya bukan salah kita punya iklan, konten dan sebagainya. Sebab saya dah buat konten ni memang dah menarik lah. Sebenarnya Facebook page telah direndahkan reach oleh Facebook. Maksudnya kalau anda ada Facebook page, anda punya organic reach. Organic reach maksudnya orang nampak posting anda secara zero cost, dikurangkan teruk sangat sekarang. Sebab Mark Zuckerberg nak kita buat Facebook ad. Sangat-sangat teruk. Boleh tanya semua orang. Saya admin page audacity.com dan saya memang suka share post to group daripada 2014 lagi. Dulu saya share. Reach saya pernah dapat banyak ni. Ini function share post to group lah. Ini function share post to group. Bermaksud kalau kita pakai share post to group tu boleh. Tapi dia tak efektif berbanding dulu. Puan-puan pernah tengok 35 share, 10,000. Faham? Nampak? Bila tu? 2020. 35 share je. 10,000. Sekarang, beratus-ratus share tak sampai 3,000. Nak kata konten iklan ni power, gambar hentam je. Faham tak? Right? Hairul Hafizi cakap betul. Nak guna video boleh, cuma time untuk session tu kena panjang sikit. Yes, betul. Nak tanya. Okay, Firuz Hijau. Salam Sifu. Nak tanya kalau marketing cari ejen pakai iPhone boleh tak? Boleh. Kalau bila saya try cari ejen tak muncul status sukses pun. Sebab you kena check ayat iklan. Saya rasa you punya ayat iklan telah didetect sebagai looking for a job. Make sure kalau post ke Facebook personal, ayat iklan tu tak keluar apa-apa notifikasi. So, Firuz Hijau adalah you kena check ayat iklan dulu. Adakah bila post ke Facebook personal, what's on your mind, guna handphone, keluar notifikasi looking for a job. Kalau keluar, sebab tu bila pakai iBoom untuk buat post ke grup-grup, dia agak ditenggelamkan, dia agak orang tak nampak dan dia tak sukses. Sebab sekarang admin group ada satu setting di mana kalau posting tu dia nampak tak bagus, detect menjual, detect job, melanggar polisi, dia akan jadi auto remove. Kadang-kadang Facebook remove.
pun boleh. Alright, so terima kasih 38 orang. Alright, sebenarnya macam ni lah. Kadang-kadang memang saya agak marah-marah sebab cikgu kan biasalah. Dia marah tu sebab dia sayang student dia. Dia nak student dia berjaya, tapi bila student dia tak nak tengok, kau rasa geram tau. Geram. Dan ada orang nak kita sampai tahap personal coaching dengan dia dengan yuran macam ni, harga macam ni, memang tak setimpal lah sebenarnya. Okay, terpulang kepada tuan-puan, itu pendapat peribadi saya. Tapi jangan risau, lepas raya, kita pergi setiap negeri. So, you boleh datang offline terus, bersemuka. Boleh settle all, insyaAllah, pada masa tersebut. Sekarang tak boleh buat COVID. So, harapnya COVID nanti sereda, kita boleh pergi tour negeri by negeri. Memang itu perancangan kita. Sebab kita memang komitmen long term. Alright. So, basically, dari pihak Solvi pun, kadang-kadang kita pun ada kelemahan. Masih lagi nak improve dari segi support group ni. Kadang-kadang ada terdelay. Kita pun dah cuba improve. Solvi ni baru 5-6 bulan. Dia bukan beberapa tahun. Okay. So, kita minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Macam contoh, you tanya support group, kadang-kadang lewat. Okay. Walaupun kita ada admin IT 2 orang, saya pun cuba masuk, kadang-kadang Tuan Faizul pun masuk, tapi dengan amount pertanyaan tu banyak, so dia akan kurang. Okay, tapi kita akan reply juga. Tak ada yang tak reply langsung, kecuali pertanyaan tersebut mengundang pergaduhan, kecaman dan cemuhan. Sebab ini group support, bukan group nak bergaduh. Tanya elok-elok lah, beradab. Okay, of course kita akan bantu orang yang beradab. Kalau pertanyaan tu memang mengundang orang nak bergaduh, marah, you kecam-kecam, siapa nak bantu? Saya terus tekan delete je lah. Senang saja, betul. Alright? Sebab ada semua orang dia mentality macam tu. Why not you keluar 5,000 sebulan, you upah aja digital marketing agency, you tak payah buat. Saya silap-silap digital marketing agency tu pun, you upah dia sebulan, dia pun lari. Dia pun tak nak buat anda punya bisnes. Sebab saya dah tahu mentality anda, spend 5,000, anda nak 50,000. Marketing bukan macam tu. Marketing apa yang anda buat hari ni, bukan makan esok. Marketing buat hari ni, makan tahun depan. Jadi ibarat tanam padi. Orang yang menanam padi, hari ni tanam semai baja, semai benih, bukan esok terus padi keluar. Tu 6 bulan. Itulah marketing. Marketing bukan sale. F-Boom ni marketing. Sales tu bergantung kepada anda punya closing kekuatan dalam WhatsApp, anda punya website, anda punya konten iklan. Right? So, dia hanya membantu anda untuk postkan iklan secara automatik dengan konsisten. Alright? Tapi, semua benda ada error dia. Tapi insyaAllah, dengan melihat guide ni, akan adalah solution. Alright? Dan saya minta maaf sebab memang tak boleh smooth 100%. Because this is Facebook. Itu saja jawapan dia. Dia memang cekadak. Facebook ni memang cekadak. Saya sendiri pun kalau boleh nak pakai social media lain. Saya sangat-sangat berharap ada satu lagi social media yang boleh lawan Facebook. Dan Facebook ni hilang dia punya cekadak dia. Tapi tak ada lagi. That's the issue. Alright? Saya sendiri dengan terpaksa memang pakai Facebook untuk mencari sale. Sebab proven hanya Facebook sahaja ada sistem yang boleh mengenali customer kita. Dia boleh cari the right customer for us. Tapi dia memang kelemahan dia adalah dia punya polisi dia punya cekadak dia tu. Malahan saya sendiri punya ads account kena ban permanently. Saya pun bergaduh dengan customer service Facebook. Bukan saya sokong Facebook sangat pun. So anda kena faham, software Facebook ni memang ada benda yang sometimes you rasa macam leceh. Sebab Facebook itu sendiri pun leceh sebenarnya. Kalau tak leceh, memang dah ramai dah orang kaya gila-gila dengan Facebook. Buat Facebook ad pun leceh. Saya nak tunjuk. You rasa buat album ni susah. Kita ni, saya ni nak bayar Facebook hari-hari. Pun dia cekadak. Saya nak bayar dia. Hello, saya nak bayar dia. Tu pun dia mencekadakkan saya. Menghangatkan. Ni saya nak bayar ni. Saya nak bayar. Saya nak buat iklan. Saya nak bayar. Nah, kena juga. Ini Facebook ad lah tuan-tuan dan puan. Kena juga saya kena. Permanent pula tu. Tambah yang album ni rasa macam mana. Facebook tak heran tau. Kita nak bayar dia pun dia boleh macam ni. Tambah yang guna percuba. Lagilah dia tak heran. Lagi dia kacau lagi ada. Tapi ada ilmu dia. Permanent.
Itu saya lah. Alright. So mungkin ada yang tak ada pengalaman buat Facebook ad dan sebagainya, dan inilah reality dia. Dia tak heran kita punya duit. Even though kita ada yang buat servis marketing berbayar, buat sehari bayar Facebook 1,000 pun, dia restrict juga. Dia tak pedulilah, dia memang ikut kepala dia lah. That's why kita punya software pun rasa kadang-kadang leceh. Kena update, kena update, kena update, kena update. Dan ada orang bertanya, kenapa tak pakai Firefox? Kenapa pakai Google Chrome? Sebab Google Chrome sahaja dia ada sistem customize untuk clear cache, okay, untuk buat macam-macam lah. Alright, dan kenapa tak gunakan handphone? Kalau benda boleh guna handphone, dah lama kami buat benda ni untuk handphone. Sebab Facebook ni punya cekadak tu punya pasal tak boleh buat untuk handphone. Bila kita buat software ni dalam handphone, dia dapat detect. Bila dia detect, dia kacau account, dia block, ban dan sebagainya, kita yang kena balik. Itulah kenapa, reason dia, why. Alright. So kita tengok soalan sebelum saya tamatkan. Ya. Kalau buka FB pada masa sama buka FB di Chrome seperti biasa, ada masalah tak? Okay, kalau you buka FB dan buka di Chrome seperti biasa, boleh. Tapi make sure internet connection yang sama. Kedua adalah jangan push to group juga. Konsep dia macam ni. FB ni tengah run push to group, jangan push to group juga. Guna account yang sama. Sebab nanti bertindih, Facebook akan detect. Lain macam. Tak normal ni. Itu saja jawapan dia. Scroll biasa, like, tengok live ke, nak buat apa, aktiviti, okey lah. Jangan push to group juga. Alright, so Sazli Mohammed, salam tuan. Kalau kita tengah run Boom, sambil tu kita buat live dekat Facebook personal, kita ada isu tak push to group dalam masa yang sama buat live. Kalau saya tak berani lah tuan-puan. Sebab dia nampak pelik tau. Macam mana you tengah live, kemudian you push to group. Sazli Muhammad, bagi saya better you stop dulu dan buat live tu sampai habis. Kalau setakat you scroll je, you tengok-tengok, you like kawan tu semua okey. Bila you buat live dan you push to group, nampak sangat you boleh buat dua benda satu masa, dan Facebook punya robot kemungkinan akan detect something mencurigakan dan dia mula block account. Alright, tentang block account, tentang disable account. Jangan marah Boom kalau anda kena disable account. Ini adalah normal. Macam ni tuan-puan. Orang yang tak pakai Boom pun kena. Saya ada student sampai 7-8 ribu. Tak semua pakai Boom. So, dia orang pun kena. Sebab Facebook tengah roll out sistem check setiap account di seluruh dunia. Dia sengaja disablekan. Dia sengaja disablekan account anda supaya anda kena upload IC, dokumen mengesahkan account tersebut anda punya. Dia memang sengaja. Tambah yang buat account baru. Nak percaya, saya buat account baru Facebook, kemudian saya buat Facebook ad sebab Facebook account lama saya kena restricted. Ini tak ada apa-apa masalah pun, dia disable juga. Bila saya upload IC, okey. Dia disable sekali lagi. Saya upload IC lagi, okey. Dia sengaja. Memang sengaja. Sebab dia cekadak. Tak buat apa. Tak boleh buat apa. Jom masuk Insta. Ada tools auto IG. IG pun owned by Facebook boss. Yes. Benda-benda yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg memang cekadakan dia tu banyak. Seriously. Saya tak sokong dia juga. WhatsApp pun banyak cekadak. Tak boleh nak blast. Itu ini. Ban disable. IG. Bila kita follow banyak-banyak, dia limit. Yang bestnya benda yang tak dimiliki oleh Mark Zuckerberg lah, seperti TikTok. You buat TikTok, you rasa happy kan? You buat post content viral, tiba-tiba viral. Senang je orang nampak. Asalkan you buat content yang best, orang nampak mudah. Sebab TikTok tak cekadak. Facebook, WhatsApp, IG, itu ini semua tak boleh. Itu ini semua tak boleh. Semua nak duit. Semua nak buat duit. Dan nak buat macam mana kan? So, saya harap ada company yang boleh overcome dia orang ni. Itu saja. Dan kita mungkin akan buat software lain ikut company tersebut. Okay? Itulah penerangan dia. Kenapa Boom ni kadang-kadang you rasa leceh sebab Facebook tu sendiri memang leceh. Saya akui. Buat macam mana? Kita terpaksa guna dia. Unless kalau tuan-puan boleh cipta satu lagi social media yang boleh cover satu Malaysia pakai, okey lah. Best lah. Okay, alright. So, itu saja perkongsian. Nanti viral Mak beli TT Bula Jam. Janganlah, tolong. Mak Zuckerberg jangan beli TikTok. Tolong sangat-sangat. Itu yang masalahnya. Asal benda nak viral, dia nak beli. Lepas tu, dia buat cekadak dia punya room. Macam-macam. Okay. So, itu saja. Kita jumpa lagi dalam next live. Dan saya mengundur diri dulu. Apa-apa saja saya ucapkan semoga berjaya.
berusahalah dengan tabah, tuan-tuan perempuan, mindset kena ubah, iaitu apa? Orang yang nak bayar iklan Facebook ad macam ni pun belajar bertahun-tahun, tambah yang boom ni hari-hari percuma, lagi kena study. Kalau ikut logik kan, saya bayar Facebook ads, kenapa saya perlu belajar? Facebook, you buat iklan untuk saya lah, saya bayar you what? Kenapa saya kena belajar copywriting, kena buat gambar? You lah Facebook, tolonglah buat iklan kat saya. You lah buat copywriting, you lah buat gambar untuk I. Logiknya macam tu. I bayar. Tapi kita kena belajar. That's why Shifu Facebook ad berlambak. Ada orang belajar bertahun. Saya pun kena belajar lagi. Tak habis-habis nak kena belajar. Ada banyak benda lagi. Alright. Okay. Dan ada orang tanya, dah pakai Airboom, kenapa lagi buat Facebook ad? Jawapannya adalah marketing kena tamak. Saya nak bangkang lah. Sebenarnya mindset marketing tu masalah. Di ibarat macam ni tuan-puan. Kalau tuan-puan ada nasi kandar di Penang, dah untung berjuta. Kenapa token nasi kandar tersebut buka cawangan kat KL? Padahal dia dah untung kat Penang. Itu je jawapan dia. Nak expand. You nak expand your business. Of course, untuk permulaan you tak ada budget. You buat Airboom dulu. Right? Bila you buat Airboom, ada sale. Dan ada sale tu, anda punya cost keuntungan tu, return of keuntungan tu tinggi. You tak spend. Simpan untung tu. Untung tu untuk you buat Facebook ad pula. Dan bila you ada duit, Facebook ad jalan. Airboom pun jalan. TikTok content viral jalan. IG kutip followers. Database Telegram bagi penukan. Barulah nama marketing. Marketing bukan satu pipe sahaja. Dia kena pelbagai. Lagi banyak you buat, lagi power. Alright? Tapi you kena ada setiap tu. Itulah sebenarnya marketing. Dan saya buat untuk Solvi tu macam tu juga. Facebook ad kita jalan. Airboom kita jalan. IG ad kita jalan. Google ads kita jalan. TikTok ads kita jalan. Telegram channel kita jalan. System agent kita jalan. Affiliate 3 level kita jalan. Kalau boleh nak masuk TV pun kita nak buat. Billboard kita nak buat juga. HQ kita nak buat. Itulah marketing sebenarnya. Tapi you step by step lah permulaan. Okay. Mula dulu dengan zero cost. Sebab saya sendiri mula dengan zero cost tahun 2014. Bertahun juga saya zero cost. Bukan kata saya dah zero cost 2-3 bulan. Terus ada duit banyak buat Facebook ad. No. Proses saya pun 2014 zero cost sampai 2018 baru ada duit untuk buat ads. 4 tahun proses dia, tapi mungkin anda boleh cut short. Perempuan mungkin jadi setahun, mungkin jadi 6 bulan, itu sudah cukup bagus. Alright, so kita jumpa lagi dalam next slide insyaAllah. Dan terima kasihlah kerana komen. Okay, saya memang cakap direct to the point. Memang Facebook banyak cekadaknya. Kalau tak banyak cekadak memang sedang Airboom ni. Alright, buat Facebook ad dah makin mahal, memang betul. You tengok sendiri data saya hari ni, 1000 orang nampak RM45, sakit ni mahal. Alright. So saya pun ada kelemahan. Saya manusia biasa. Kadang-kadang saya memang agak orang kata apa, emosi sikit. Saya ni kuat beletih sebenarnya. Alright, sebab saya sayang. Saya bukan nak marah orang tu bila dia rasa dia tak dapat buat, dia rasa menyesal beli Airboom. Tak. Saya rasa geram sebab kenapa dia tak nak berjaya macam orang lain. Kenapa dia tak nak usaha? Takkan saya nak pergi rumah dia buat. Memang sampai kesudah lah. You nak harap orang personal coaching you, memang you tak boleh tunggu. You kena terus buat. You kena tengok video tu. You kena try and error. Tak ada cara lain. Nak orang buat untuk kita kena ada duit banyak. Tak ada cara lain dah. Kalau anda duit banyak, tak apa. Alright? Yang mana orang tu lah. Yang mana usaha berjaya, anda memang awesome. InsyaAllah you akan next level. Pelan-pelan. Trust the process. Okay? Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye. Dalam next live berikutnya, saya akan umumkan lah. Mungkin masa tu ada pembaharuan baru. Sebab developer belakang kena buat kerja lagi. Sebab 2 hari lepas, ubah lagi Facebook tu. Boleh perasan kan ada suggested dan sebagainya. Okay, alright. Terima kasih. Assalamualaikum.